Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zahid Asna. Kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahid Asna dan kepada korang yang dah lama menyokong YouTube channel Zahid Asna, terima kasih banyak saya ucapkan. So dalam video kita pada hari ini, saya akan share dengan korang semua satu kisah seram yang telah dikongsikan kepada saya oleh saudara kita yang bernama Arif, yang merupakan seorang subscribers kepada YouTube channel Zahid Asna jugalah. Dia salah satu daripada subscribers yang ada, dan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Arif yang sudi berkongsikan kisah seram yang telah pun dialaminya di asrama kolej kediaman dia yang baru saja dilalui pada 2 bulan yang lepas. Yang mana cerita ni boleh dikatakan masih lagi fresh, masih lagi segar yang telah dialami oleh saudara Arif kita. So, tanpa melengahkan masa lagi, nanti dulu. Kepada korang yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk hit that subscribe button below dan jangan lupa untuk tekan bell notification sekali supaya korang tak ketinggalan video-video yang akan dihasilkan oleh YouTube channel Zahid Asna. Baiklah guys, Arif menceritakan kepada kita semua bahawa Arif sebenarnya merupakan seorang pelajar SEM 2 dalam asasi dalam bidang kesenian dan menuntut di sebuah institusi pengajian yang sangat-sangat terkenal dekat negara kita ni. Yang mana dikatakan bahawa tempat Arif belajar ni telah pun melahirkan ramai artis-artis yang terkenal. Dan Arif sendiri bercita-cita untuk menjadi seorang seniman ataupun artis lah kan. So, kita mendoakan supaya Arif dipermudahkan segala urusan dia dalam proses pembelajaran dia insya-Allah. Moga-moga cita-cita dia tercapai. Arif mengatakan bahawa setelah satu SEM, Arif belajar secara atas talian ataupun online disebabkan oleh wabak COVID yang telah pun melanda dunia ni. Apabila tiba SEM kedua, akhirnya Arif telah pun diminta untuk memasuki akademiknya untuk menetap di asrama ataupun kolej kediaman dia dan untuk menghadiri kuliah-kuliah secara bersemuka. Jadi, Arif telah pun pertama kalinya menjejakkan kaki dia ke kolej kediamannya pada 2 bulan yang lepas. Yang mana kata Arif, aku pada masa tu terasa agak sedih untuk meninggalkan kedua ibu bapa dan berjauhan daripada keluarga dan berasa sangat-sangat teruja kerana mendapat apa yang aku nak, iaitu untuk belajar dalam bidang kesenian. Dan aku pun rasa agak janggal kerana ini merupakan kali pertama aku berjauhan setelah satu SEM belajar di atas talian. So aku pun masuklah ke dalam asrama, aku jumpa dengan warden, aku nak minta kunci bilik. Dan warden memberitahu aku bahawa aku terpaksa untuk tidur keseorangan pada malam ni kerana roommate aku belum lagi sampai. Jadi aku mula-mula tak nak lah tidur seorang-seorang. So aku berdolak dalih lah. Aku minta, aku bagi alasan, aku kata nak duduk bilik yang ada orang dan sebagainya. Tapi sayang sekali, warden tu mengatakan bahawa semua bilik lain dah penuh. Bilik ni sahaja yang tinggal untuk aku huni. Maka aku pun masuklah bilik tu. Aku relakan hati untuk duduk seorang-seorang tanpa berteman dengan sesiapa pun. Aku pun kemas-kemas barang aku letak barang kat almari, barang-barang mandi, barang-barang study dan sebagainya. Kemudian aku pun berehat sehingga waktu petang. Apabila hampir-hampir menjelang waktu maghrib, aku hendak membersihkan diri aku nak mandi, aku nak tukar pakaian, aku nak solat maghrib, kata Arif. Dan di sinilah bermulanya kisah seram yang pertama apabila aku ingin melangkahkan kaki aku untuk menuju ke tandas untuk mandi. Aku nak berjalan, kaki aku terasa sangat-sangat berat. Berat yang kaki aku ni. Apa benda ni kan? Kaki aku terasa seakan-akan ditarik oleh seseorang. Tak nak lepaskan kaki aku. Tak nak bagi aku berjalan. Tapi aku buat tak kisah ke. Aku abaikan. Aku pun cuba untuk menarik kaki aku dan lebih kurang seminit macam tu. Aku berjaya untuk menarik kaki aku. Dan apabila aku menoleh ke arah tingkap bilik aku ternampak ada satu lembaga dengan mata yang berwarna merah merenung tajam ke arah aku. Terus aku pun berselawat. Aku berselawat semua. Kemudian aku menenangkan diri dan aku terus menuju ke tandas untuk membersihkan diri untuk solat maghrib. Aku cuba untuk abaikan je gangguan-gangguan ni pada mulanya. Yelah, sebab bagi aku perkara-perkara ni tak payah nak layan sangat kot kan. Kemudian aku pun masuk ke dalam bilik air, aku solat maghrib dan sebagainya. Setelah solat maghrib, aku rehat. Bila aku nak solat isyak, lepas aku ambil wudu, aku masuk balik dalam bilik aku nak solat isyak, aku dengar satu bisikan suara yang membisik kepada aku mengatakan bahawa keluar kau dari sini. Suara tu menghalau aku daripada bilik aku sendiri. Suara bisikan tu suruh aku keluar daripada bilik aku. Aku pun tak kisah. Aku tetap meneruskan solat isyak aku. So, aku solat, settle solat, aku baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku minta perlindungan
untuk menenangkan hati aku sendiri. Tapi aku masih lagi tak layan gangguan-gangguan ni. Aku masih lagi bertenang. Daripada gangguan-gangguan ni, aku tak nak layan sangat. Lepas aku dah settle solat tu, masa aku tengah baring-baring, tiba-tiba aku dengar bunyi ketukan pintu di bilik aku. Dan ternyata yang mengetuk pintu bilik aku tu adalah kawan aku sendiri daripada tingkat yang pertama nak ajak aku lepak dengan dia sama-sama dekat tingkat atas. So aku pun memandangkan aku seorang-seorang, tak ada roommate dan tak ada apa aku nak buat baru hari pertama. Aku pun ikut kawan aku untuk pergi lepak-lepak dengan orang-orang yang lain, dengan pelajar-pelajar diploma dan ijazah yang dah pun masuk ke dalam kolej masa tu. So kami pun lepak lah, kami borak, kami pun makan Maggi, makan biskut, minum air dan sebagainya. Dan tiba-tiba, bila kita orang dah berborak-borak tu, salah seorang daripada kawan aku ni bertanya, "Oi Rip, mana roommate kau Rip? Aku tak pernah nampak pun." Dan aku pun dengan bersahaja mengatakan bahawa, "Oh, aku duduk seorang. Roommate aku tak sampai lagi ni." Oh, mendengarkan kata-kata aku tu, semua yang ada tengah lepak tu, semua bertanyakan kepada aku, "Oi Rip, kau tak takut ke duduk seorang-seorang?" "Yelah, asrama kita ni dah 2 tahun kosong sebab COVID Rip. Kau nak tidur seorang-seorang malam ni, kau tak cuak ke?" Aku pun dengan selamba bagi tahu kawan aku. Aku cakap apa? "Eleh, apa nak takut? Kan, benda ni semua tahayul lah. Aku tak takut lah." Aku cakap macam tu lah lebih kurangnya. Aku mengatakan bahawa perkara-perkara ni adalah benda-benda tahayul semua. Sedangkan dalam hati aku tak nak cerita gangguan yang aku dah alami tadi untuk menenangkan diri aku sendiri. Aku tak nak lah makin menakut-nakutkan diri aku kan. So bila diorang dengar macam tu, diorang pun agak terdiam juga dengan kata-kata aku. Dan diorang pun sambung balik lepak-lepak semua. Kita orang pun lepak sampai hampir pukul 2 pagi. Aku pun minta diri untuk balik ke bilik aku. Kawan-kawan aku ni ada juga pelawa aku. Diorang kata, "Tidur sini je lah Rip, kau kan seorang." Tapi aku kata, tak apalah, nak tidur lebih selesa kan. Aku pun tidurlah dalam bilik aku sendiri. Bila aku masuk bilik, aku kunci pintu lah sebab untuk mengelakkan daripada kecurian dan sebagainya. Lagipun tak ada orang nak keluar masuk, aku seorang dalam bilik, aku kunci pintu, kata Arif. Dan aku ni seorang yang bila tidur, aku suka tidur pakai stokin. Bila tidur, aku nak pasang lampu. Aku tak nak tutup lampu. Memandangkan tak ada orang lain lagi, tak ada gangguan lah kalau aku pasang lampu pun, tak ada orang lain selain aku nak tidur. So aku pun pasang lampu malam tu. Bila aku pasang lampu tu, tiba-tiba lampu tu terpadam. Arif kata, bila Arif pasang lampu, tiba-tiba lampu tu terpadam. So aku pasang balik. Lampu tu terpadam lagi. Dan aku pasang lagi, lampu tu terpadam lagi. Aku pun malas nak layan, aku tidur, kata Arif. So dia pun tidur, esok pagi dia bangun, dia pun pergi ke kuliah. Untuk hari pertama dia macam biasa. Segala-galanya berjalan dengan lancar. Sampailah, bila Arif balik ke dalam bilik dia pada hari pertama, tiba-tiba kata Arif, aku tengok ada orang tengah berkemas-kemas. Tengah letak barang dalam bilik kat katil sebelah aku. Rupa-rupanya, itulah roommate aku. Aku baru dapat jumpa dengan dia hari tu. Dan bila aku jumpa dengan roommate aku tu, aku pun borak-borak dengan dia semua. Walaupun baru kenal, tapi kita orang seakan-akan dah lama berkenalan. So, kita orang pun lepak-lepak sama-sama semua. Semuanya macam biasa je. Untuk 2-3 hari kemudian tu, ada juga gangguan-gangguan kecil yang mengacau aku. Tapi aku buat tak hirau je lah. Aku biarkan. Sampailah, bila dah genap seminggu kami bersama di kampus tersebut, tiba-tiba, pada malam yang ke-7, katil kami digoncang dengan sangat-sangat kuat. Memang goncangan sangat-sangat luar biasa. Jadi, aku dan kawan aku memang tak tahu nak buat apa. Kami terus menjerit, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kami bertakbir, kata Arif. Dan kemudian, bila dia keluar daripada bilik dia, Arif kata yang, bila aku keluar daripada bilik aku dan kawan aku tengok, dah 3-4 orang pelajar-pelajar dekat blok kami tu, yang telah pun disampuk, yang kena histeria. Dan ada beberapa orang yang dah pun separuh sedar dan sebagainya. Jadi kami pun melaporkan hal tersebut kepada warden. Bila melaporkan hal tersebut kepada warden, memang benda tu sangat-sangat kecoh. Boleh dikatakan satu blok tu diganggu, boleh dikatakan meracau. Memang sangat-sangat teruk. Maka warden pun bagi tahu dekat kami semua untuk mengasingkan mereka-mereka yang kena histeria, mereka-mereka yang tak sedarkan diri ni untuk letak dekat satu bilik kuarantin. Untuk mengawal mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kami pun ikutlah arahan warden. Perkara macam-macam yang berlaku. Sehingga malam tu, hampir-hampir subuh, benda ni masih tak selesai. So warden pun bagi tahulah yang sepanjang asrama ni dikosongkan selama 2 tahun, memang diorang tak ada nak pasang ayat Quran ke, nak azan ke dekat dalam asrama ni. Dan
suara azan yang kedengaran pun sayup-sayup saja sebab masjid azan tu pun berada jauh daripada kawasan asrama kami. So, walaupun dalam asrama ni ada bilik solat, tapi sebab tak dihuni selama 2 tahun, memang dikatakan asrama ni kosong, tidak ada suara azan berkumandang dan sebagainya. Maka warden pun mengarahkan kepada semua yang berada di situ, yang masih lagi kuat, yang masih lagi mampu bertahan, kata warden, kita pergi dekat setiap bilik-bilik solat yang ada, kita azan. Dekat setiap aras lah dalam blok tu kan. Lepas tu Arif kata, diorang pun buatlah apa yang warden suruh, mereka azan bersama-sama di kawasan-kawasan yang disuruh untuk mereka azan. Dan akhirnya segala-galanya pun dipendekkan cerita kembali normal. Dan kata Arif, gangguan yang paling hebat pada hari ke-7 setelah seminggu tu, akhirnya bila dah tamat, mereka tidak lagi diganggu dengan gangguan-gangguan yang teruk. So kata Arif, itulah pengalaman yang dialami oleh Arif sebagai seorang pelajar di satu institusi pengajian apabila dia menginap di kolejnya. Dan pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat menarik untuk dikongsikan dengan kita semua. Dan sangat-sangat seram lah, even bagi saya sendiri pun. Memang, ya, mula-mula masuk dah rasa kaki kena tarik. Lepas tu ada mata merah mengintai kan. Lepas tu ada suara bisikan suruh keluar pula. Lepas tu lampu tutup padam. Dan kemuncak dia adalah pada hari yang ke-seminggu tu. Satu blok tu meracau, satu blok tu kena gangguan. So, memang sangat-sangat seram. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Arif yang sudi berkongsikan kisah seram ni kepada kita semua. Dan kepada korang-korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video pun, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang rasa, korang ada cerita-cerita seram yang korang nak share dengan orang ramai, korang nak saya kongsikan bersama-sama, boleh je DM saya dekat IG saya, link untuk Instagram saya tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Jadi jangan malu, jangan segan, boleh je share kisah-kisah seram korang dekat DM IG saya. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam YouTube channel Zahid Asna ni. Dan sekiranya saya ada sebarang kesilapan dalam kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf banyak-banyak. Dan kalau korang ada info-info yang menarik kan, mungkin korang salah seorang yang terlibat dalam kejadian tu, boleh je drop dekat bawah pengalaman korang, apa yang korang alami. So, semoga bertemu lagi dalam video akan datang insyaAllah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi